Keluhan pihak industri berkenaan kesulitan prosedur mendapatkan pensijilan halal ketika PKP didengari. Laporan penuh terus saja bersama Auni Zahra Zubir di Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan Auni. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Bahagian pengurusan halal JAKIM menyahut cabaran memperkasakan proses kelulusan pensijilan halal. Pengarahnya, Buhari Mahir berkata, ia boleh dicapai namun tertakluk kepada skim tertentu termasuk yang tidak kritikal dan kurang bermasalah. Berkata, pihaknya telah berusaha mempercepatkan kelulusan permohonan pensijilan halal sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula. Tindakan proaktif dilaksanakan bagi memantapkan proses dalam memenuhi kehendak industri. Di bawah Persediaan Halal Malaysia ada beberapa skim dan kalau ikutkan skim-skim ini mempunyai perbezaan dari segi melaksanakan untuk menyemak dokumen, kita nak proses, kita nak menjalankan audit lapangan dan sebagainya mungkin berbeza dari segi tempoh masa. Tapi walau macam mana pun kita cuba telah laksanakan dengan mengambil kira pendekatan yang mana ianya juga mestilah selaras dengan SOP dan juga manual prosedur yang ada. Sebelum ini, proses pensijilan halal mengambil masa 3 hari dan paling lama 3 bulan berdasarkan kekangan dan halangan dari pihak industri. Bagaimanapun, setakat Jun tahun ini, hampir 65% kelulusan telah dicapai di bawah tempoh 30 hari. Aplikasi TikTok antara yang paling popular dan paling banyak dimuat turun dalam tempoh PKP sebelum ini. Ia dijadikan sebagai medium ekspresi kreativiti dengan merakam cabaran-cabaran yang tular demi mengumpul pengikut dan tanda suka yang banyak. Namun, ramai yang tidak sedar di sebalik cabaran dirakam semula itu, ada setengah yang bercanggah dengan hukum cara. Kupasan bersama Hasmin Hamzah. Latih challenge antara cabaran TikTok tular di media sosial. Kreativiti yang ditonjolkan pengguna aplikasi tersebut dari segi solekan sememangnya mengagumkan. Itu sebabnya Nabi SAW pernah sebut dalam satu riwayat bahawa akan hancurnya agama itu apabila manusia itu menyandarkan segala perbuatannya kepada musuh-musuh Islam. Jadi ini cukup bahaya yang kata Nabi SAW min syirarin nas, daripada orang-orang yang nak merosakkan agama. Jadi oleh sebab itu kita perlu menekankan kepada anak-anak bangsa kita, khususnya rakyat Malaysia dan paling penting orang Islam kita, biar mereka ini berTiktok cara Islam. Sebagai contoh, saya letakkan dalam Instagram saya, dalam Facebook saya, orang berTiktok dengan memek ataupun dengan gaya penceramah-penceramah, dengan bahasa Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran dia orang buat, dia tarik bahasa dengan cukup cantik. Islam tidak menghalang umatnya untuk berhibur dan mengekspresi bakat seni, tetapi ianya harus ada batasan. Jika individu tersebut menggunakan aplikasi TikTok ini dengan cara dan niat yang betul, saya tidak rasa ada masalah dengan penggunaan sebegitu. Dan ia menjadi satu tanggungjawab untuk kita semua sebagai pengguna sosial media untuk mengetahui mana baik dan juga mana buruk semasa menggunakannya. Saya juga penggemar TikTok kerana daripada situ saya menambah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, untuk DIY sesuatu benda dengan lebih kreatif, menghiasi kediaman rumah dan sebagainya. Umat Islam disaran untuk mengubah cabaran di TikTok ke arah yang lebih mendekatkan diri kepada penyucian rohani. Malah dilarang membuat cabaran yang bertentangan dengan agama Islam. Apa kata kita menjadikan cabaran membaca surah-surah lazim, cabaran meniru kata-kata penceramah popular sebagai amalan? Bukan saja boleh menginsafi diri, malah menjadi contoh kepada pengikut-pengikut sebagai salah satu dakwah di normal baharu. Hasmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Seiring langkah kerajaan membenarkan Taman Didikan Kanak-kanak Tadika beroperasi, Tadika Islam di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib juga tidak ketinggalan. Dengan mengamalkan norma baharu, guru-guru prasekolah menghadapi cabaran mengekalkan kepatuhan prosedur standard operasi SOP dalam kalangan kanak-kanak di dalam kelas. Laporan Syafiqah Saad.
Pendekatan kreatif yang diambil para pendidik untuk memastikan anak-anak sentiasa peka tentang keselamatan serta kesihatan mereka wajar diberi pujian. Saya rasa dengan budak-budak, alhamdulillah murid-murid dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya sepanjang 2 hari kita dah bersekolah, alhamdulillah lah budak-budak dapat mengikut SOP, kemudian dengan mengikut apa tanda-tanda yang kita dah buat dekat dalam kelas daripada bawah sampai ke atas, diorang mengikutlah, alhamdulillah. Dan diorang pun dah faham apa yang dimaksud dengan coronavirus apa semua. Mawib memberi jaminan bahawa 389 guru bagi seluruh tadika Islamnya komited menjaga keselamatan murid sebaiknya. Malah, Mawib juga mengambil inisiatif memberikan pelitup muka yang ditempah khas secara percuma untuk semua murid. Sebagai ibu bapa tu, risau tu memang risaulah. Tapi dengan cara dia orang buat ni, tengok okeylah nampaknya. Tak ada kita kerisauan tu kurang lah maksudnya. Tak adalah risau sangat. Mula-mula nak hantar tu memang risaulah. Dia faham, dah selalu kan kita cakap kat rumah pun kita selalu dia basuh tangan, semua guna hand sanitizer. And then dia pun pakai mask semua, dia ingat lah cakap tak nak sentuh sangat dengan kawan semua. Dia pun faham lah jarak 1 meter semua tu okey lah. Para guru juga memastikan proses disinfeksi dilakukan setiap kali selepas peralatan pembelajaran digunakan. Seronok jumpa kawan-kawan. Itu antara reaksi anak-anak ini yang begitu teruja dapat kembali ke sekolah seolah-olah dalam sesi persekolahan baru. Meskipun bukan mudah untuk para pendidik memastikan anak-anak kecil mematuhi SOP yang ditetapkan, pelbagai cara kreatif digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mereka. Bukan sahaja para pendidik, ibu bapa juga memainkan peranan menerapkan peraturan normal baharu dalam kehidupan anak-anak. Kita jaga kita. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Baiklah, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Terus kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela. Silakan.